Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang assignment untuk subjek CTU 152 untuk semester kali ini, dan kami memilih tajuk konsep pendidikan menurut Islam. Saya Muhammad Amal Mizan Bezulkifli 2020488926 dari kelas J4EM 1102A. Saya Ahmad Syahmi bin Yusnita, nombor ID 2020855002 daripada kelas J4EM 1102A. Saya Muhammad Syazrin Nazmi bin Muhammad Nizam 2020887634 dari kelas J4EM 102A. Dan saya Muhammad Dini Syakim bin Kasim 2020488842 dari kelas J4EM 102A. So, pengenalan. Ta'dib adalah konsep pendidikan Islam yang diperkenalkan oleh para sarjana Muslim yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang beradab. Krisis ilmu yang dialami oleh kaum Muslim kini merupakan masalah terbesar yang membawa kepada kesilapan dalam bidang ilmu. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya adab. Lenyapnya identiti ilmu Islam disebabkan oleh kehebatan daya pengaruh barat yang bergerak pantas seiring dengan gelombang globalisasi, contohnya sekularisme. Justru itu, pendidikan Islam dilihat harus mampu melahirkan manusia yang beradab, iaitu manusia yang berpandangan hidup Islam dan menguasai ilmu-ilmu keislaman secara integratif. Gagasan melahirkan insan yang beradab adalah natijah dari penerapan konsep ta'dib dalam pendidikan, kerana individu insan merupakan ejen akhlak yang paling utama. Oleh itu, bagi mencapai kejayaan sebenar dalam pendidikan, konsep ta'dib perlu dititikberatkan oleh semua guru dan pendidik. Pendidik berperanan penting untuk mendidik generasi-generasi akan datang ke arah kecemerlangan, khususnya kecemerlangan adab dan akhlak. Oleh yang demikian, guru memainkan peranan yang penting dalam institusi pendidikan dalam mengenangi masalah yang berlaku, khususnya pembentukan sasiap pelajar. Konsep ta'dib merupakan kaedah pendidikan adab dan akhlak yang perlu ada pada setiap yang bergelar pendidik. Pendidikan akhlak dan adab dalam Islam amat dititikberatkan bagi melahirkan insan yang sempurna. Rasulullah SAW menerangkan bahawa iman yang kuat melahirkan akhlak yang baik dan kemerosotan akhlak berpunca daripada kelemahan iman. Sehubungan itu, guru-guru Islam hendaklah memikul tanggungjawab yang besar untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, sesuai dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam. Justru, kajian ini bertujuan mengkaji mengenai konsep ta'dib menurut perspektif Islam dalam kunci kepada warga pendidik dalam berhadapan dengan masalah keruntuhan akhlak pelajar pada masa kini. Definisi pendidikan menurut Al-Atas, education is something progressively instilled into man, yang bermaksud sesuatu yang dimasukkan secara progresif ke dalam diri manusia. Apa yang kita faham daripada ayat ini ialah pendidikan amatlah penting untuk dimasukkan dalam setiap diri manusia. Antara kandungan pendidikan ialah ilmu yang bermakna ataupun adab. Dan pengenalan pengakuan sesuatu dalam susunan penciptaan yang membawa kepada pengenalan dan pengakuan tentang kedudukan Tuhan dalam susunan wujud dan kewujudan. Dan pendidikan ini mengambil kira keseluruhan unsur manusia, iaitu roh dan jasad. Dan proses pendidikan dinamakan sebagai proses ta'dib, iaitu proses penyemaian adab. Dan penerima pendidikan ialah manusia. Dan pendekatan pendidikan Islam dia terbagi menjadi tiga, iaitu taklim, pengajaran, tarbiyah, pengembangan atau pertumbuhan, dan ta'dib, pendidikan bimbingan. Untuk apabila kita merangkumi taklim, pengajaran dan tarbiyah, pengembangan, dia akan menjadi ta'dib iaitu pendidikan. Tanpa kedua-dua ini tidak terjadilah ta'dib. Dan ta'dib bermaksud pengenalan, bimbingan secara beransur-ansur yang dapat membimbing ke arah keharusan budi pekerti ataupun kita dinamakan sebagai adab. Antara masalah-masalah yang dikaji ialah yang pertama, kesilapan pendidik dalam membuat keputusan terhadap masalah pelajar. Daripada artikel ini kita dapat lihat bahawa pelajar tersebut dia mengalami krisis banjir, dan pada waktu itu, ketika itu dia dikehendaki untuk menduduki peperiksaan, dan dia memberitahu kepada pensyarahnya, dan pensyarahnya tidak meluluskan permohonan beliau. Dan di sini kita dapat lihat bahawa pensyarah tidak bersimpati atas nasib yang ditimpa pelajar tersebut. Kemudian ada pelajar lain yang telah berkongsi bahawa dia telah
menanyakan tentang assignment yang diberikan oleh pensyarah tersebut dan pensyarah tersebut membalas dengan perkataan yang agak kasar kepada pelajar tersebut. Dari sini kita dapat lihat bahawa perkara ini amat serius dan dalam kalangan pelajar masyarakat pada masa kini. Dan kehilangan adab seorang pelajar terhadap guru, daripada artikel ini terus Kama, kita dapat lihat bahawa pelajar-pelajar tersebut dia telah mengeluarkan komen-komen yang negatif kepada gurunya yang sedang mengandung. Jadi di sini kita perlu mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Seperti yang kita tahu, setiap permasalahan yang di dunia ini punya solusi ataupun langkah untuk menghindarinya. Sama seperti masalah dalam sistem pendidikan sekarang. Pertama sekali solusinya adalah untuk dengan cara guru perlu memupuk sifat kasih sayang terhadap pelajar sama seperti anak sendiri. Memetik daripada jurnal ataupun kajian yang telah ditulis oleh Ismail Abbas yang bertajuk Menuju Wawasan Pendidikan menjelang tahun 2020, beliau memetik institusi pendidikan sama seperti langkah untuk membina sebuah keluarga yang harmoni, iaitu di mana sifat kasih sayang sangat perlu diutamakan. Oleh itu, guru-guru perlu mewujudkan sifat kasih sayang kepada para pelajar mereka dengan cara menanyakan sedikit masalah dan membantu mereka yang dalam kesusahan. Dalam masa yang sama juga, guru-guru perlulah membuat keputusan yang lebih fleksibel dan sesuai dalam keadaan semasa dan juga boleh membantu pelajar-pelajar untuk menghadapi masalah tersebut. Guru-guru juga perlulah merasakan mereka ini adalah seorang ibu bapa kepada para pelajar ketika berada di sesi persekolahan. Dengan ini pelajar akan merasa lebih selesa dan lebih bersemangat untuk belajar. Solusi yang kedua pula adalah pelajar perlu lebih mengamati adab ketika belajar dan adab kepada guru. Untuk adab ini secara asasnya adalah kepada diri sendiri adalah perlu memainkan peranan untuk memantapkan adab dalam diri sendiri. Namun individu di sekeliling perlu memainkan peranan juga, termasuk ibu bapa dan juga rakan-rakan. Ibu bapa adalah individu yang paling terdekat dengan para pelajar untuk masa kini. Ibu bapa perlulah sentiasa mengingati bahawa berapa besarnya keberkatan guru dalam ilmu yang mereka beri untuk kehidupan pada mereka datang. Sekiranya guru mereka tidak menghalalkan ilmu yang diberi, maka rezeki yang mereka dapat juga mungkin tidak berkat. Oleh itu, ibu bapa perlulah sentiasa mengingati anak-anak mereka. Dalam masa sama juga, rakan-rakan memainkan peranan untuk menunjukkan tauladan kepada rakan yang lain. Kita boleh ambil contoh seperti kisah Nabi Musa dan gurunya, Nabi Khidir. Nabi Khidir sudah memesan kepada Nabi Musa bahawa dia tidak perlu berguru dengannya kerana takut tidak tahan akan kerenahnya. Namun Nabi Musa tetap bersabar sehingga akhirnya. Daripada situ kita lihat kita perlu taat pada arahan guru selagi dia tidak melampaui batas syarak, dan itu sangat penting untuk keberkatan kita. Dan hikmah terhadap setiap solusi tersebut adalah pertama sekali ilmu yang akan disampaikan mudah difahami dan dicapai oleh para pelajar. Dengan ini kerana, dan kedua sekali adalah memupuk semangat minat belajar kepada pelajar dan meningkatkan motivasi guru-guru untuk mengajar. Perkara ini berlaku kerana apabila pelajar berada di dalam keadaan yang selesa untuk belajar, pelajar akan lebih minat untuk memahami sesuatu yang disampaikan oleh guru. Ini berlaku kerana apabila guru mempunyai sifat kasih sayang dan perhatian kepada pelajar. Motivasi guru akan meningkat pula apabila mereka melihat pelajar-pelajar mereka lebih bersemangat, dan automatiknya guru-guru juga akan cuba sedaya upaya untuk mengkasih sepenuhnya ilmu-ilmu yang ada di dalam hati mereka untuk pada anak-anak murid mereka sekalian. Okey, kesimpulannya, berdasarkan pemerhatian kami, manusia beradab berupaya menangani semua jenis perbezaan dan kepelbagaian dengan meletakkan setiap sesuatu di tempatnya pada tempat yang wajar dan tepat. Mengikut pandangan Islam yang difahaminya dengan betul dan diamalkannya dengan penuh kebijaksanaan. Bagi umat Islam sepanjang zaman, contoh insan Arabi terunggul terdapat dalam diri Rasulullah SAW, diikuti pula oleh para sahabat dan tokoh-tokoh yang menjejaki sunnahnya. Mereka merupakan pembina insan dan peradaban bersifat antarabangsa. Justru itu, konsep takdib perlu difahami oleh semua pendidik bagi merealisasikan pendidikan masa kini yang sangat mencabar.
Konsep ini sangat sesuai digunakan dan diaplikasikan dalam sistem pendidikan masa kini. Kajian ini juga menemui konsep takdib menurut pandangan ulama Islam yang jelas tentang pentingnya menjaga adab dan akhlak demi mencapai keridaan Allah yang hakiki, iaitu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih.